السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Kalau kita jawi muka surah 4 baris 7 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan setengah mereka itu mungkar dan nakir dan ridwan. Sama perbahasan sama perbahasan berkaitan dengan beriman pada malaikat, iaitu perkhabaran berkaitan malaikat, hari kiamat, soalan kubur, semua tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib juga beriman dengan apa yang dibawa datangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkhabaran dia berkaitan kubur, khabaran dia berkaitan malaikat, khabaran dia berkaitan dengan kiamat. Semua tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang sambung perbahasan malaikat, kata dia, dan setengah mereka itu malaikat mungkar dan nakir. Jadi mungkar dan nakir ni nama malaikat untuk soal di kubur nanti. Nama ni soal di kubur ni mungkar dan nakir. Kata sebagian ulama, mungkar dan nakir ni dinamakan mungkar dan nakir ialah kerana dia ni diutuskan untuk menyoal orang mati yang maksiat, orang mati yang kafir dan sebagainya. Bukan orang beriman, orang soleh itu bukan. Orang beriman yang fasik atau orang beriman yang kafir, dia mari dalam keadaan namanya mungkar dan nakir. Kalau dia tu orang yang baik, orang yang soleh, ahli syurga, maka nama dia bukan mungkar nakir, tapi namanya ialah basyir wa mubasyir. Bukan mungkar dan nakir dah, tapi basyir dan mubasyir, iaitu memberi kabar gembira lah lebih kurang. Kalau nakir, mungkar nakir ni dia seolah-olah mengingkarkan apa yang sepatutnya terjadi, berlaku baik atas malaikat tu diingkarkan. Tu mungkar nakir. Dan ridwan, ridwan ni yang menunggu syurga. Menunggu sini makna jagalah. Dia bukan tunggu saja, jaga. Jadi ada dalam syurga tu malaikat-malaikat lain ada juga. Boleh jadi ada juga, cuma dia penjaga pintu syurga ataupun penjaga syurga. Syurga ni ada banyak. Syurga ni khilaf ulama lah. Ada yang kata 7, ada yang kata 4, ada yang kata 2, ada yang kata 1. Ikutlah. Sampai bila? Bertugas malaikat Ridwan. Dia Allah Ta'ala kalau perintah satu benda, malaikat pasti buat. Kalau sampai kiamat sekalipun, kalau masih ada perintah suruh buat, dia buat.
Kalau tak ada, tak ada. Itu ya. Kalau kita dah masuk syurga sekalipun, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Contohnya malaikat yang jaga api neraka ataupun malaikat yang menyiksa manusia di neraka. Menyiksa manusia di neraka tu tanpa ada hak dah tu. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka masuk dalam neraka. Orang kafir dah. Kalau orang fasik tak selama-lamanya. Jadi kalau selama-lamanya orang kafir masuk neraka, jadi malaikat menyiksa orang kafir pun selama-lamanya bertugas. Selama-lamanya bertugas. Kalau hak yang malaikat Zabaniyah untuk menyiksa manusia tu. Kalau syurga pula mungkin khidmat dengan ahli syurga. Tu benda-benda ghaibiyat belaka. Boleh jadi Allah Ta'ala suruh benda yang lain. Boleh jadi. Cuma yang kita sabitkan fungsi ataupun tugas dia satu-satu tu secara khusus kerana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tu ya. Boleh jadi ada Allah Ta'ala ada perintah selain benda tu. Boleh jadi Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril tasbih ke, ikut dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan Malik yang menunggu neraka, yakni penjaga neraka. Dalam neraka tu yang disiksa manusia tu dia panggil malaikat Zabaniyah. Ini penjaga dia pintu neraka, iaitu malaikat Malik. Dan bahawa ia seorang i'tiqad, yakni meyakini dalam hati pula bahwasanya afdal sekalian makhluk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu perkara wajib yang seterusnya, iaitu afdalul khalqi bil itlaq huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdal yang paling utama makhluk atas dunia ni tak ada orang lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita i'tiqad, hatta segala nabi dan rasul lain sekalipun. Sebab itu rasul ulul azmi, iaitu 5 orang menurut pandangan mu'tamad yang paling baik, yang paling afdal daripada segala rasul tu, yang paling afdal di kalangan ulul azmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita i'tiqad. Mana siapa yang i'tiqad ada yang lebih daripada Nabi, itu bahaya. Boleh rosak i'tiqad dia. Kadang-kadang boleh jadi fasik, kadang-kadang boleh jadi kufur. Itu yang takut. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain, yakni selepas daripada Nabi SAW, barulah rasul-rasul yang lain yang lebih afdal daripada makhluk selain daripada rasul. Kemudian maka segala anbiya, selepas rasul mana lebih afdal? Para nabi. Sebab para nabi tak semesti rasul, tapi rasul mesti nabi. Setiap nabi tak mesti rasul, tapi semua rasul mesti nabi. Sebab itu rasul bilangannya lebih sedikit daripada bilangan nabi. Cuma bilangan sikit banyak tu atas pandangan mu'tamad tawaqquf, wallahu a'lam bi'adadihi. Tak tahu berapa bilangan dia. Cuma yang kita bilang 313, 314, 315 atas riwayat sahaja. Sekati 2 laksa 4,000, iaitu 124,000 bilangan Nabi. Ada yang kata 120 lebih ribu, dan sebagainya. Itu dia panggil bilangan yang bukan mu'tamad. Pandangan mu'tamad ialah tawaqquf, wallahu a'lam. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian maka malaikat salawatullahi wa salamuhu alaihim, selawat Allah dan salam sejahtera atas Allah Ta'ala atas mereka itu para malaikat ajma'in keseluruhannya. Jadi pertama sekali Nabi SAW, yang kedua Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga malaikat. Malaikat yang lebih utama. Kemudian maka segala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sahabat Nabi Muhammad, kedua Rasul, ketiga Nabi, keempat malaikat, kelima ialah sahabat. Itu turutan dia. Itu turutan yang lebih afdal. Dan bahawa ia seorang i'tiqad pula bahawasanya segala makhluk mati sekalian makhluk tak kala habis umur mereka itu segala makhluk. Dan wajib juga kita i'tiqad bahawasanya setiap makhluk pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi benda bernyawa pada siapa? Pada makhluk je lah. Tuhan Khaliq pencipta, tidak ada roh ataupun tidak ada nyawa, tidak. Dia hidup tapi dengan sifat penghidup, bukan dengan nyawa. Kita hidup dengan sifat penghidup yang Allah letak di nyawa kita tu roh. Tu kita. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mati. Kalau Allah Ta'ala mati, pasti ada roh ataupun nyawa bagi Allah. Siapa yang menarik pula roh Allah Ta'ala? Jadi mustahil lah. Kemudian dan yang mengambil segala arwah mereka itu. Arwah ni roh lah. Roh tu dia panggil arwah.
Jadi arwah ni banyak orang. Banyak orang yang mati dia panggil arwah. Kita Melayu, kawan tu arwah dah. Apa maksud kawan tu dah arwah dah? Kawan tu dah mati, kawan tu seorang je. Tapi kita sebut arwah. Kita ambil bahasa Arab. Kalau ikut bahasa Arab sungguh, arwah tu ialah ruh. Jadi banyak ruh lah, banyak orang mati. Kalau seorang mati dia panggil ruh. Dua orang mati dia panggil ruhani. Tiga orang mati dan ke atas arwah. Tu bahasa Arab. Kalau kita seorang pun dia dah arwah dah. Kita ambil bahasa Arab, hak jamak tu buat dia. Macam dia banyak nyawa. Tu dahsyat selain kita. Ambil perkataan Arab banyak. Dan yang mengambil segala arwah, segala ruh-ruh mereka itu makhluk ialah malakul maut. Malaikat maut. Siapa dia? Iaitu Izrail. Tu nama dia. Malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Nama siapa? Izrail. Dia pun ada tentera dia. Dia pun ada orang bawahan dia, malaikat juga, yang mencabut ruh manusia daripada awal sehingga nak dekat akhir tu baru Izrail tarik. Jadi Izrail kerja dia tarik nyawa tu bukan daripada awal tapi akhir-akhir. Nak dekat tenggorokan kita ni baru dia tarik. Hak lain semua kerja orang bawahan dia, malaikat bawahan dia. Tu disebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Dan ditanyakan mereka itu orang yang telah mati, ruh-ruh tu, arwah tu di dalam kubur. Bila kemudian daripada ditanamkan mereka itu makhluk. Mereka semua akan ditanya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tanya Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, aku masih lagi ditanya oleh malaikat setelah 12 tahun mati. 12 tahun tu ditanya tentang pemerintahan aku pada waktu aku jadi khalifah. 12 tahun. Aku Sayyidina Umar, pemimpin yang adil, pun ditanya 12 tahun. Kita kalau jadi pemimpin tak tahu. Tak apa nak adil mana. Adil pun tak apa nak adil mana. Rasuah pula ku atas, tak tahu. Jawab sendiri ya. Semua tu akan ditanya. Wajib kita i'tiqad, melainkan perhimpunan yang tertentu juga. Perhimpunan yang tertentu mana orang-orang tertentu saja tak akan ditanya. Mana orang tertentu saja yang akan dielakkan daripada fitnah kubur. Antaranya ialah orang yang antaranya ialah para nabi. Antaranya ialah orang yang baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Antaranya ialah orang yang baca surah Al-Ikhlas pada waktu sakit nak mati sehinggalah dia mati. Itu antara orang-orang yang tidak akan ditanya di kubur ataupun dielakkan daripadanya siksa, dielakkan daripadanya fitnah kubur. Begitu juga himpitan kubur. Himpitan kubur pun sama juga. Setiap orang akan melalui himpitan kubur. Cuma orang dosa, orang yang kafir, himpitan kubur dia sakitlah. Kalau orang mukmin, orang yang soleh, himpitan kubur dia tidak menyakitkan. Tapi semua ada himpitan kubur. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu makhluk pada hari kiamat. Ini pun i'tiqad al-sunnah. Siapa yang ingkar, kafir. Ahli falsafah dia tidak mengiktiraf dan tidak mengiktiqad, kata akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, hukum dia kafir. Dan dihisabkan, diambil kira mereka itu makhluk pada mauqif. Mauqif ni tempat kita berdiri nantilah. Waqafa yaqifu, tu tempat berdiri. Mauqif tempat berdiri. Kalau waqafa berdiri, yaqifu sedang berdiri. Ni mauqif tempat berdiri. Tempat berdiri nanti di padang mahsyar lah maksudnya. Kita akan dihisabkan atas segala amal mereka itu. Mereka itu makhluk akan dihisab satu-satu. Start daripada baligh sampai mati. Start daripada baligh sampai mati. Jadi kalau orang yang bukan mukallaf tidak akan dihisab lah. Orang gila, mati budak-budak, ataupun dia hidup sampai ketua tapi tak ada telinga pula, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, dua-dua hilang. Kalau ada salah satu masih lagi mukallaf, ni dua-dua hilang, tu tidak mukallaf. Ataupun dia tidak sampai Islam pada dia, tu semua dia panggil orang bukan mukallaf, maka tidak ada hisab. Terus masuk syurga. Terus masuk syurga. Cuma kalau kanak-kanak orang kafir, khilaf ulama lah, atas pandangan mu'tamad tetap masuk syurga. Kanak-kanak orang kafir ni belum balik lagi.
Jadi dikira tidak mukallaf lah. Tapi adakah dia masuk syurga ke neraka? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad masuk syurga juga. Segala amal mereka, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Allah, ni tak tahu. Kita tergolong di kalangan ni ke tak? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan lah. Orang yang belajar ke, orang yang beramal. Orang yang beramal apa yang dia belajar. Jangan belajar je tak beramal, ataupun beramal tak belajar, tak jadi. Dia kena dua-dua lah. Jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab antaranya ialah sobat tu ya. Sobat tu amalan yang mulia. Tapi nak buat apa payah. Bila sobat ni, bila kena musibah, kena atas dia pendemak situ, dia diam tak kata apa. Sobat tu ni kena dia marah dulu, mencarut dulu, mari merepek dulu, teribal orang dulu. Tu tak sabar. Lepas pada tu baru siap. Sabar aku. Sabar tu. Itu sabar ikut dia. Ini sabar ikut tasawuf. Dia awal-awal kena tu diam. Tak cakap apa. Tak ada kata Allah awak lah aku kena gini gitu. Tak ada. Tidak ada rungutan sedemikian. Kalau ada rungutan itu mana tak sabar. Tak dapat pahala sabar tu. Sabar tu ada lah, tapi tak dapat pahala sabar tu. Sebab sabar dia kemudian, bukan sabar dia yang pertama. Maka dia kata, dan ditimbangkan segala amal mereka itu makhluk pada neraca. Neraca sini daun. Ulama kata daun. Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi al-Hulhuli ibarat daun. Bayang sendirilah daun tu, dua daun tu. Kalau senang cerita benda Rabi'an tu, yang ada dua timbang tu, dua timbang tu lah ke akhirat. Cuma bentuk lagu mana khilaf ulama lah. Cuma dia akan timbang baik buruk, mana berat. Kalau berat baik masuk syurga, berat buruk masuk neraka. Kalau sama tengah-tengah dapat syafaat Nabi masuk syurga juga. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu yang tertentu juga pada wakil. Dan lalu sekalian mereka itu makhluk atas sirat. Sirat ni ialah satu jabatan yang dibentangkan di atas api neraka. Bawah tu api neraka, di atas tu sirat ataupun jabatan. Jadi jabatan ni berapa ribu tahun masuk jabatan ni? Wallahu alam, khilaf ulama. Ada yang kata 3,000 tahun, ada yang kata 21,000 tahun. 3,000 tahun macam mana? 1,000 naik, 1,000 mendatar, 1,000 turun. Kalau 21,000 tahun, dia ada 7 checkpoint. Ada checkpoint pula, bukan lumba lari ni. 7 checkpoint tu, setiap checkpoint tu 1,000 naik, 1,000 mendatar, 1,000 turun, malaikat tanya soalan. Pertama tentang akidah, kedua tentang sembahyang, ketiga tentang puasa, keempat tentang zakat, kelima tentang haji umrah, keenam tentang suci, ketujuh tentang siapa yang pernah dia zalim. 7. Tak lepas salah satu jatuh pun neraka. Tu kata Imam Ibn Arabi, dinukilkan oleh Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, 21,000 tahun. Tapi tu khilaf lah. Ala kulli hal, tengok sendiri lah nanti. Sebab itu sirat ni dia ada pelbagai peringkat cara melintah dia. Ada yang sekelip mata, ada yang sepatas kilat, ada yang sepatas angin taufan, ada yang sepatas kuda berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada seperti orang mengesot. Ada yang naik di atas masjid-masjid yang dulu mereka pernah sembahyang, melintasi sirat. Ada juga. Jadi kita kategori mana? Wallahu alam. Jadi kena belajar dan beramal tu ya, untuk akhirat akan datang. Kemudian dan bahwasanya segala orang yang mukminin, orang mukminin mana orang beriman, meminum mereka itu orang mukminin daripada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya haud. Namanya ialah haud. Ambil daripada mana haud tu? Banyak telaga, antaranya telaga Al-Kautsar. Telaga Nabi namanya haud. Air dia daripada telaga Al-Kautsar. Ini semua akan minum, orang mukmin akan minum haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Dan orang mukmin di sini sama ada dosa ataupun taat, sama ada dia ahli fasik ke ataupun ahli soleh dapat belaka. Cuma kalau ahli fasik dapat
minum telaga Nabi ni nanti dimasuk neraka, dia tidak akan dibakar, dihalkum dia, sebab dia pernah minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin yang berdosa masuk neraka tidak akan berasa dahaga. Orang kafir saja akan rasa dahaga. Orang mukmin tidak akan berasa dahaga selama-lamanya, sampailah dia masuk syurga balik. Dan mendapat mereka itu orang mukmin syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi syafaat Nabi ni ada banyak. Pertama sekali syafaatul uzma. Apa tu dia kata? Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah asy-syafaatul uzma, iaitu syafaatul uzma, syafaat yang amat besar pada faslul qada. Faslul qada ni ialah menetapkan permulaan hisab. Tu faslul qada. Faslul qada ni satu istilah berkaitan dengan permulaan hisab bagi seluruh manusia. Jadi waktu kita masuk di padang mahsyar tak dihisab lalu, kita dah tunggu yang lama, tunggu lama. Bila nak hisab ni? Sehinggalah dijumpa Nabi Adam lah, Nabi Nuh lah, Nabi apa? Nabi Ibrahim lah, Nabi Musa, Nabi Isa lah, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Taala, suruh mulakan hisab. Baru tu dia panggil syafaatul uzma. Syafaat Nabi yang lain ialah apa? Syafaat Nabi yang lain, dia meningkatkan darjat orang yang ahli syurga ke syurga yang lebih atas. Dia menaikkan orang yang asalnya neraka masuk syurga. Dia yang meringankan asal dia masuk neraka dah selama-lamanya, kemudian diringankan, seperti bapa saudara dia Abu Talib masuk neraka dah, lepas tu diringankan. Itu syafaat Nabi SAW. Abu Talib itu ialah, kalau ada pernah yang mengatakan dia masuk neraka, dia yang paling dia yang paling ringan siksaannya di neraka, iaitu pakai selipar neraka. Tu je. Tapi pakai selipar neraka bukan selipar tandas ni. Selipar neraka dia itu panas dia sampai menggelegak di otak. Tu paling ringan lah. Bukan pakai selipar. Macam tu tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan bahawa ia seorang wajib juga i'tiqad pula. Jadi syafaat ni bukan Nabi saja, orang soleh ada syafaat, wali Allah Taala ada syafaat, alim ulama ada syafaat. Jadi atas izin Allah Taala belaka. Jadi kalau Allah Taala tak beri izin pada kita dapat syafaat Nabi, tak dapat juga. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dia, dan bahawa ia seorang i'tiqad pula, wajib i'tiqad pula, kata bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Arabiyyun, orang Arab. Jangan kata orang Melayu pula. Nabi SAW ni asal dia orang Melayu. Habis. Ni masuk i'tiqad ni. Jadi jangan main-main. Lagi pula Quraisyun, iaitu orang Quraisy. Dia bukannya bangsa Arab yang lain. Bangsa Arab banyak. Sebaik-baik bangsa Arab ialah Quraisy. Jadi Nabi SAW dilahirkan daripada orang yang sebaik-baik nasab dalam kalangan bangsa Arab, iaitu Quraisy. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah keturunan Quraisy. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia keturunan Quraisy. Jadi dia pun keturunan sebaik-baik keturunan Imam Syafi'i kita ni. Dan iaitu Nabi itu, Nabi SAW tu ialah Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihir, anak Malik, anak An-Nadhar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan. Noktah. Panjang. Sebagian ulama kata wajib hafal sampai sini Adnan. Mampu kita. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah Syarah Ummul Barahin, kitab Jawi juga, dia kata wajib hafal, wajib tahu sampai Abdul Manaf saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Doktor situ. 5 ya. Jangan kurang pula. Tu. Kalau tahu tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, habis. Selesai. Tu 5 dia kata. Tak wajib sampai Adnan.
Bahkan dia kata kalau siapa yang mengatakan wajib sampai Adnan, dia itu bodoh. Biasa ulama ni biasa. Kalau dia kritik tu ganas-ganas sikit. Macam periwayat hadis lah. Periwayat hadis, kalau kawan periwayat hadis tu, kalau dia riwayat hadis sedangkan dia itu orang yang bohong, orang yang kritik dia akan kata dajjal. Tu penipu usah. Dajjal tu. Bukannya dia kata masuk neraka dah. Dia dajjal. Sebab apa? Sebab tak boleh dipercayai perkataan dia berkaitan hadis. Tak boleh ambil. Ganas sikit lah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, tu keturunan Nabi. Adnan ni zaman Nabi Musa alaihissalam. Adnan ni ialah zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan bondonya, bondo tu kalau kitab Jawi jangan baca benda. Dan bendanya, benda apa? Tu bondo. Dan bondonya, ini ibu Nabi SAW ialah Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Abdul Manaf ni tak sama dengan Abdul Manaf bapa Nabi, tak sama. Lain. Dan bahawasanya ialah mana tadi? Dan bahawasanya tapi Kilab tu, anak Kilab tu sambung dengan Nabi tu tadi tu. Kilab anak Murrah sampai Adnan. Mana ada kaitan dengan keluarga jugalah, cuma jauh lah. Boleh kahwin. Tu. Kemudian dan bahawasanya ialah Nabi SAW tu kesudahan segala anbiya dan mursalin. Segala nabi-nabi dan rasul-rasul dia yang paling sudah. Mana tidak ada lagi yang lain daripada selepas Nabi SAW. Ada Nabi, ada Rasul, tak ada. Siapa yang mengaku, maka tu Nabi palsu, Rasul palsu. Macam Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dia hidup zaman Nabi SAW. Tapi disebabkan ada perkara tertentu yang Nabi SAW tak bagi dia buat, dia tak puas hati, dia balik ke kaum dia mengaku dia Nabi. Dia mengaku dia Nabi. Sehingga terjadi perang, maka terbunuhlah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pembohong besar. Nabi SAW pernah membaikkan sahabat yang buta. Ketika perang, tak silap, ketika perang tu tercocok anak panah sampai ke mata pun buta lah. Lepas tu Nabi SAW letak air liur dia, air liur dia sembuh terus. Bahkan lebih baik daripada penglihatan sebelum dia. Musailamah pun buat juga. Dia kawan dia buta sebelah, dia pun buat juga. Dia pun buatlah ludah tu. Last kali dua-dua buta. Dua-dua mata buta. Begitu juga Nabi SAW pernah ludah air liur dia di satu perigi, sehingga perigi tu ada air. Asalnya kering jadi ada air. Musailamah pun buat juga. Dia twist tu, Musailamah dia ludah tu kering sampai sudah. Tak naik. Itu nak menunjukkan dia tu Nabi yang palsu. Tu dia panggil Musailamah Al-Kadzab tu ihanah. Itu benda luar biasa. Tapi benda luar biasa tu bukan nak sokong dia, tapi nak merendah ke dia. Ihanah. Dia panggil. Dia bukan mukjizat, dia panggil ihanah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan mursalin, dan bahawasanya diperanakkan Nabi SAW tu di Mekah, dan dibangkitkan Nabi SAW pada Mekah. Ini jadi Rasul. Dibangkitnya jadi Rasul lah. Jadi Rasul di Mekah, beranak di Mekah. Dan berpindah ia Nabi SAW ke Madinah, di hijrah. Mula 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Okey, penetapan kalender ni pun berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tak ada kalender lagi. Jadi dia nak bina satu kalender Islam. Mesyuarat dengan para sahabat, kita nak start dengan tahun apa? Kita nak start dengan bulan apa? Macam sekarang kita bulan Muharram lah. Kita nak start dengan bulan apa? Itu khilaf sekarang sahabat tu mesyuarat. Ada kata start dengan bulan Rabiul Awal lah, sebab bulan Rabiul Awal Nabi lahir. Ada yang kata start dengan bulan Ramadan lah, sebab bulan Ramadan tu puasa Ramadan, iaitu bulan yang paling mulia di kalangan segala bulan. Jadi hak mana? Ada yang kata Zulhijjah lah, sebab Zulhijjah tu akhir tahun. Biasanya akhir tahun yang mana orang-orang buat haji, habis balik ke negara masing-masing. Jadi tahun baru situ lah. Jadi khilaf. Lah kali ambil bulan Muharram. Dia cerita panjang lah khilaf sahabat dalam syarat tu.
Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar ialah zaman yang pertama kali ada kalender Islam namanya hijrah. Jadi khilaf nak umur satu hijrah ni di mana? Start di mana? Satu hijrah tu satu hal. Lepas tu start di mana? Dari mana? Bulan Muharram ke Safar ke apa? Khilaf. Kalau sekali Muharram. Jadi sampai sekarang start tahun baru Islam Muharram. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan wafat ia kemudian daripada Isra, pindah ke Madinah tu selepas daripada peristiwa Isra Mi'raj. Ni bulan ni Isra Mi'raj. Isra Mi'raj khilaf ulama. Cuma kita pegang 27 Rejab, selesailah. Biarlah siapa nak pegang link pun tak ada masalah. Letak dia lah. Tapi biasa kita pegang 27 Rejab. Isra Mi'raj. Isra ni memperjalankan Allah Ta'ala akan Nabi SAW pada waktu malam ke Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Nama dua nama, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Dua nama lah boleh panggil. Lepas tu daripada Baitul Muqaddas tu ke naik ke langit dia panggil Mi'raj. Siapa yang ingkar Isra kafir, siapa yang ingkar Mi'raj fasik. Sebab Isra tu ada dalam Quran, Mi'raj tu tak ada dalam Quran, tapi dalam hadis yang sahih yang tidak mutawatir. Maka yang ingkar fasik. Dan wafat ia Nabi SAW padanya pada Madinah. Tu kita pergi Madinah tu, pergi buat umrah 6, 7 ribu, 8 ribu, sekarang 10 ribu dah. Pergi buat umrah sebab apa? Sebab nak pergi jumpa Nabi selain pada buat umrah. Dan dikuburkan Nabi SAW padanya pada Madinah, pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adalah rumah Siti Aisyah yang sekarang ni lah. Di situ kubur dia. Rumah Siti Aisyah dengan masjid Nabi SAW dekat ya. Bukannya kena jalan jauh kan, tak. Keluar rumah masjid ya. Mana kalau Nabi SAW duduk di masjid, dia buka tingkap rumah dia ambil barang ke contohnya, barang tu rumah dia. Jadi luar tu masjid, dalam tu rumah dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anha, dan bahawasanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasahkan segala syariat yang terdahulu. Menasahkan mana? Memansuhkan, memadamkan, menghilangkan. Syariat dulu contoh Nabi Adam AS boleh nikah sama adik-beradik. Tu tak boleh dah. Zaman Nabi Musa AS kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Dia tak payah dah bunuh diri apa ya. Dosa masuk neraka je dah. Zaman Nabi Musa AS kalau kena najis pakaian kena potong, tak boleh basuh. Kena najis potong baju. Itu basuh dengan air. Zaman Nabi Musa AS hanya boleh kahwin sebanyak-banyaknya orang. 400 juta orang boleh perempuan. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Musa AS banyak terbunuh orang lelaki oleh Fir'aun. Fir'aun nampak anak lelaki bunuh lalu. Jadi banyaknya perempuan. Zaman Nabi Isa AS hanya boleh kahwin seorang ya. Tak boleh lebih. Pula dah. Zaman Nabi SAW yang umat dia 4 orang. Yang Nabi SAW boleh nikah lebih, tapi dia nikah sebelah ya. Yang umat dia 4 orang sahaja. Tak boleh lebih. Dan kekal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ni kerana apa? Sebab apa disebut gini? Sebab rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau meninggal jadi ahlul fatrah lalu. Orang yang hidup zaman selepas Nabi wafat ahlul fatrah. Mana kalau buat dosa tak kira dosa, dia buat pahala tak kira pahala. Dia sembah berhala tak kira kafir. Masuk syurga kalau mati waktu tu. Itu dipanggil ahlul fatrah. Tapi kalau Nabi SAW wafat selepas pada tu sampai kiamat tidak akan jadi ahlul fatrah. Selama-lamanya kekal, dan kita masih dituntut untuk beriman dan buat ibadat kalau kita ni mukallaf. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa diketahui akan segala syariat agama, dan adalah ia syariat agama tu cawang baginya, bagi i'tiqad tu lah. Bagi i'tiqad tu pun bagi pegangan yang kita pegang tu. Syariat ni pekoh lah. Jadi dia tu cawang ataupun furuk daripada usuluddin ataupun akidah. Sebab tu dia bahas selepas ni tak bahas akidah, dia bahas pekoh pula. Sebab apa? Sebab pekoh ni cabang daripada iman, cabang daripada i'tiqad. Tapi sebelum tu dia tak bahas lagi. Dia bahas dah. Okey.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, babu zajri tarikis salati. Ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Noktah. Jadi dia mula awal-awal bab sembahyang. Bab apa? Sebelum dia mula bab sembahyang, dia terang dulu akibat siapa-siapa yang tinggal sembahyang. Dia panggil amaran keras. Zaman sekarang orang yang tak sembahyang lebih daripada 80% dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia ni, dekat luar negara. Kalau luar negara je ni kat Malaysia banyak tak sembahyang, banyak. Tak sembahyang tu mana apa? Bukan tak sembahyang tarawih, tapi tinggal sembahyang. Ada yang kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Sebab apa? Sembahyang di luar waktu, contohnya. Jadi sembahyang di luar waktu, mana tak sembahyang tu. Cuma dia qada dalam keadaan dosa lah. Sebab apa dosa? Sebab meninggalkan sembahyang pada waktunya tanpa uzur. Kemudian dia qada tu tak apa, tu wajib. Tapi dia dapat dosa tak sembahyang tu, kena wajib taubat. Wajib bertaubat segera dan wajib qada segera kalau dia tinggal sembahyang tanpa uzur. Kalau uzur boleh qada bila-bila. Uzur tak uzur tu akan datanglah bab sembahyang. Kemudian kata musannif, ketahui olehmu hei saudaraku, diberi faham akan kami ni pengarang kitab ni, oleh Allah dan akan kamu pada agama. Ini doa ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kamu dan aku kefahaman agama. Allahumma yufaqihhu fid din. Tu doa dia, Allahumma yufaqihhu fid din. Kalau nisbah doa sendiri, yufaqihni lah, jangan yufaqihu pula. Kalau yufaqihu, kita doa orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepadanya seseorang tu faham dalam agama. Tu yufaqihu. Kalau diri sendiri, yufaqihni. Itu. Kalau banyak orang, yufaqihna, kami. Kalau kamu seorang, yufaqihka. Gitu. Itulah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu bagi agama. Yani sembahyang 5 waktu itu ialah tertentu bagi agama Islam itu. Maka mereka yang mendirikan sembahyang, maka sebenarnya telah mendiri ia mereka akan agama. Jadi dalam sebahagian ulama menyebutkan bahwasanya as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama, sebagian ulama menyebutkan. Bukan hadis tu kata ulama. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Maksud tiang agama apa dia? Dengan makna kalau tak ada sembahyang, agama runtuh. Agama ada tapi runtuh. Makna dia fasik. Dia tidak kafir lagi tapi fasik. Fasik tu dia meruntuhkan agama, meruntuhkan status dia sebagai orang adil, meruntuhkan status dia sebagai orang saleh, apatah lagi meruntuhkan status dia sebagai ahli syurga kalau tidak bertaubat dan Allah tidak ampun kepada dia. Tu kalau orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi dia peringat siap-siap sembahyang tu ialah agama. Dengan makna siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia tinggalkan agama dia. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama dia. Dan mereka yang meninggalkan sembahyang, maka sebenarnya telah merubah ia seorang akan agama Allah. Mengubah agama tu. Tapi mengubah agama ni bukan maksud murtad. Tidak. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, siapa yang tinggal sembahyang dalam keadaan dia mengakui kewajiban sembahyang, hukum dia fasik. Dia tidak kafir lah. Dia panggil kafir nikmat. Kafir nikmat badan dia tak sembahyang. Nikmat badan sihat tak sembahyang. Ada akal tak sembahyang. Sebab itu nanti akan belajar, kalau tak mampu berdiri wajib duduk, tak mampu duduk wajib mengiring, tak wajib mengiring, tak boleh mengiring, melentang tak boleh melentang, dengan isyarat mata tak boleh isyarat mata, isyarat hati, kalau tak ada juga matilah. Memang mati lah tu. Ni tak mati lagi, tak mayang, duduk hospital mayang. Dia ingat duduk hospital tu dapat uzur lah. Allah Ta'ala tak apa, dia kesian kita. Dia buat ayat gitu. Dia sembahyang ni, mayang ikut dia, ikut cara dia. Cara sakit. Lepas tu sakit kena iadah, kena sembahyang ulang balik ataupun qada balik, ikutlah nanti ngajilah sendiri. Kita sembahyang nanti dalam bab ni. Wajib qada kedok bila kita sembahyang dalam hospital. Kalau tak wajib qada sebab apa, kalau wajib qada sebab apa. Itu semua fardu ain berlaku. Dan bahawasanya daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala yang keji-keji. Tu orang yang meninggalkan sembahyang.
sebesar-besar bala yang ni pada diri dia. Ulama salafus soleh dulu, sebesar-besar bala bagi dia ialah tinggal sembahyang jemaah walaupun satu waktu. Ni bukan setakat tinggal sembahyang jemaah ni, tinggal sembahyang terus. Ni bukan setakat bala yang pada ulama salafus soleh, ni bala terus ni, bala sungguh. Salafus soleh bukannya bala tu tinggal sembahyang, bala atas dia tu kalau terlepas takbiratul ula bersama imam. Dia sembahyang jemaah tapi tak dan takbiratul ula sama dengan tu imam. Rakaat pertama hak takbir tu imam, lepas tu dia takbir. Dia tak sempat tu. Dia pun kata bala. Dia takziah diri dia 3 hari 3 malam. Kalau tak sempat berjemaah, dia takziah diri dia 7 hari 7 malam. Dia rasa sedih. Takziah ni sedih lah, sedih. Padahal tu tak sembahyang jemaah je, mayang ke. Ni tak sembahyang terus. Tak sembahyang terus lagi dahsyat. Dan terlebih aib daripada segala yang aib-aib. Dia lebih aib. Yang paling aib di atas dunia orang tinggal sembahyang. Itu bermudah-mudah seseorang. Ni dia kata yang paling buruk, yang paling tercela, yang paling aib itu bermudah-mudah seseorang dengan sembahyang. Contoh. Dia kata tadi itulah. Tadi sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala keji dan terlebih aib daripada segala aib-aib itu. Yang terlebih keji dan terlebih aib itu siapa? Orang yang bermudah-mudah seseorang dengan sembahyang. Bermudah-mudah ni macam mana? Iaitu dia waktu sembahyang dia tak sembahyang sampai keluar waktu. Malaikat dah uzur lah. Contoh musafir dia nak buat jamak takhir, tu wajib niat pada waktu pertama. Tu bermudah-mudah dengan sembahyang. Ataupun dia tu sembahyang tapi semua akhir waktu. Tu pun tak molek juga tu. Dia masuk pada waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang. Walaupun sah sembahyang dia, tapi waktu tu sengaja melengahkan tanpa uzur, dosa juga. Cuma bukan dosa melengahkan sembahyang, bukan dosa tidak sembahyang lah. Dia panggil dosa melengahkan sembahyang. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan menghilangkan Jumaat dan berjemaah yang telah diangkat Allah dengan dia akan segala rejat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.